Okay, Alhamdulillah. Thank you Kak Yat. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Salam 12 Ramadan. Okay, so tak ada apa pun saya nak share. Simple story pagi ni. Okay, ini mungkin berkait jugalah dengan kita kan sebab kita buat business Herbalife kan. So ada dua story. Okay, story yang pertama ni pasal penjual durian. Dengar tak suara saya? Okay, alright. Clear. Clear Okay, so kisah yang pertama ni kan, cerita yang pertama ni pasal penjual durian ni. Okay, dia ada satu pemuda ni lah. Okay, dia nak beli durian. Sampai-sampai dekat gerai durian tu, dia tanyalah penjual tu kan, staff yang penjual tu, Dek, ada durian dah buka tak? Kan. Lepas tu yang penjual ni cakap apa? Dia cakap, oh sorry bang, belum buka lagi. Dia tak buka lagi, cakap kan. Tak ada yang belum buka. Maksudnya durian tu masih yang sebiji lagi. Yang lelaki ni dia nak yang dah siap paket tu lah, yang dalam apa paket tu kan. Lepas tu tiba-tiba datang dia punya toke dia lah, toke durian tu. Lepas tu toke tu tanya, nak durian yang macam mana? Nak jenis yang macam mana kan? So dia cakap lah dia nak yang dah buka kan, dia cakap dia nak 6 macam tu lebih kurang lah. So yang token ni tak cakap banyak, dia terus okay kejap dia cakap, dia pun buka and then dia terus letak dalam paket tu. Okay, so itu story yang pertama. Okay, and then story yang kedua pula ialah, semua tahu kan Speedmart. Speedmart ni contoh kedai, kedai Speedmart. Okay, so ada seorang lelaki ni, dia masuk ke kedai, dia demam, dia masuk ke kedai Speedmart ni cari Panadol. Lepas tu dia beli barang sikit lah. Okay, lepas tu bila dia dah keluar daripada Speedmart tu, dia perasan dia tertinggal satu barang dia. Okay, lepas tu masa tu dia cepat-cepat pergi balik kedai tu sebab dia tengok jam, masa tu ada 5 minit lagi sebelum kedai Speedmart tu tutup. Okay, kalau tempat korang Speedmart tutup pukul berapa? Pukul 10 kan biasa kan. Okay, so masa tu lebih kurang lah 9.55 macam tu lah, kan 5 minit sebelum tutup kan. So masa dia dah nak sampai tu, dia nampak staff Speedmart tu dah orang cakap tarik yang penutup dia tu kan. Makin dia dekat, makin dia cepat tutup. Nampak tak? Okay, so yang pemuda tadi tu, yang lelaki tadi tu, dia ketuk-ketuk lah pintu tu. Okay, dia ketuk-ketuk pintu, tak buka. Okay, lebih kurang 10 minit je lah. Dia ketuk-ketuk, lepas tu adalah staff tu jawab kan, dia dari dalam Speedmart tu dia cakap, kami dah tutup cik. Kan, kami dah tutup cik. Dia geram lah kan. Lepas tu dia cakap lah, saya bukan nak beli barang, saya nak ambil barang saya yang tertinggal tadi. Dia cakap macam tu. Lepas tu tahu tak, dia kena tunggu lagi 20 minit baru kena buka Speedmart tu, and then baru dia dapat barang dia. Okay, so apa story dia? Okay, so sebenarnya dekat sini saya nak bukan nak cerita pasal durian, bukan nak cerita pasal Speedmart pun. Sebenarnya ialah tentang mindset pekerja dengan pemilik bisnes. Nampak tak? Boleh tangkap kan dekat situ kan? Okay, kalaulah kita ni pemilik bisnes, toke kan, kita yang memang own the business, so mesti kita akan buat the best, kita akan bagi the best kan. Yes, beza pekerja. Okay, so bayangkan macam orang yang jual durian tadi kan. So kalau dia pekerja, dia tak kisah pun ada ke tak ada ke benda tu, orang tu dapat ke tak dapat ke, customer tu okey ke tak okey ke kan. Yang penting dia dapat gaji dia, every month dia dapat gaji dia. Tapi kalau kita as owner, memang macam tadilah, dia sanggup, dia buka dulu, dia packing balik apa semua, lepas tu dia bagi kan. And then kalau macam Speedmart tadi, of course lah, kalau kita pemilik bisnes, takkanlah kita nak biarkan customer kita tu macam tu kan. Dah lah lagi 5 minit nak tutup, lepas tu cepat-cepat tutup kan. Lepas tu biarkan customer tunggu dekat luar lama-lama. So dekat sini dia just nak beritahu, okay, bila kita buat bisnes ni, okay, jangan ada mindset pekerja.
bila kita buat bisnes ni. Sebab bila kita ada mindset seorang pekerja, dia akan buat bisnes kita tu tak okey lah, rasa memang tak berjaya lah. Okay, right. So bila kita buat kerja kan, kalau kita mindset pekerja, so kita buat kerja minimum tapi kita nak hasil yang maksimum, betul tak kan? Tapi kalau kita sebagai seorang yang business owner kan, token business, mesti kita nak all out. Maksudnya tak kisahlah kan, banyak mana pun kita kena buat, so kita akan buat je. Okay. Dan lagi satu ialah bila kita buat mindset pekerja kan, kita kurang inisiatif. Maksudnya apa? Maksudnya kita tunggu kena push dulu. Kan, bila kita ada bisnes sendiri, so of course lah kita memang ada inisiatif sendiri kan. Kalau mindset pekerja ni macam contohnya nak kena tunggu bos bagi dulu, kau buat ni, kita bagi file, kau buat ni kerja ni kan. Tapi kalau macam kita sebagai business owner, kita mencari apa lagi yang kita perlu buat kan. Okay. Dan lagi ialah kita kurang ambil berat tentang kita punya orang sekeliling. Macam saya cakap tadi lah kan, kita kurang ambil berat tentang kita punya customer kan, kita punya business partner kan. Okay? Sebab kita tak kisah, sebab kita just makan gaji. Tapi bila kita dalam cakap business sebagai business owner, so of course pelanggan, kita punya business partner kan, kita punya circle kita, itulah orang-orang yang memang penting dalam kita punya environment kita kan. Okay? Dan lagi ialah kita tidak sanggup untuk melabur untuk ilmu. Nampak tak? Macam kalau pekerja biasanya dia kena suruh kan, macam nanti ada kursus ni, nanti ada seminar ni kan. Tapi kalau macam business owner, kita sendiri yang mencari kan. Macam kita boleh tengok sendiri kalau dalam business Herbalife kita kan, kita ada Zoom, kita ada training kan, kita ada focus group. Okay, kita memang sentiasa ada benda-benda ni. Okay. Dan yang mungkin yang terakhir lah, okay, yang terakhir, bila kita ada mindset sebagai seorang pekerja ni, kita tidak sanggup bekerja keras, kan, kita tak sanggup nak buat lebih. Okay. Kita lebih selesa duduk saja kan, tengok TV, buat apa tu, kan. So tapi kalau kita sebagai business owner, kita mungkin tak ada masa pun nak tengok TV ke kan, nak buat benda lain yang tidak memberi pulangan kepada kita punya business. So itulah antara saya tak bagi buat nombor tadi kan, lebih kurang lah berapa, 5 kot, 5 lah, 5 poin yang beza mindset business dengan mindset pekerja. Okay, alright. So Robert T. Kiyosaki dia pernah share kan, dia cakap untuk ubah mindset ni, maksudnya mungkin sebelum ni kan, mungkin kita dah pernah bekerja, and then tiba-tiba kita nak buat business kan. So dia sebenarnya dia ambil masa lebih kurang 6 bulan. Okay, 6 bulan untuk kita biasakan diri dengan environment business tu. So untuk biasakan diri dengan environment business tu, memang of course lah kita kena bergaul lah kan, bergaul dengan orang-orang yang buat business, dengar cerita tentang business kan, dengar audio video tentang business. Okay, alright. So setakat itu dulu Kak Yat. Okay, so insyaAllah thank you Kak Yat, thank you semua. Okay, terima kasih Sharif. Siapa rasa sharing Sharif hari ni padu? Type 5. Yes, sangat padu. Because sakitlah Sharif, kiri kanan sakit. Kan, sebab kita business owner, kita boleh audit diri kita lah, kita business owner ataupun kita pekerja. Siapa yang pernah bekerja, dia akan tahulah macam mana bekerja. Siapa yang mungkin tak pernah lagi hantar resume ke mana-mana, jadi sama juga. Jadi kita audit diri kita ni business owner ke ataupun kita ni adalah mindset pekerja. Okay. Jadi betul lah, macam
siapa yang pernah cakap pasal jangan mengharapkan spoon feeder daripada mana-mana lah. Kan kita kena buat inisiatif sendiri. Jadi macam tadi saya share lah, nak upgrading orang, kena inisiatif pergi tanya. Macam mana first time saya nak buat voice note kan, type voice note dekat office tu, type sebiji baca tu ni. Baca buat voice note ni, type sebiji sampai terdengar selakkan kertas bila merakam. Merakam tau. Rakam bagi kat coach. Betul tak kita punya voice note ni? Kan? Dia manja. Okay saja. Jadi macam itulah, sebab tak ada orang yang perfect bila pertama kali buat. Tak ada orang yang perfect. Walaupun mula-mula kita punya voice note tu 2 minit je sebab takut. Janji keynote saja, key point saja. Sekarang bila dah terror, leg dah kita punya voice note kan. Okey, tahniah kepada mereka yang rasa yang dah tengok kat diri sendirilah. Alhamdulillah, tak apa. Kita kena ada boss mindset jugalah, pekerja dan juga business owner. Tapi dalam Herbalife kita adalah business owner. Okey, thank you very much Syariah. So sekarang ni